Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kembali lagi kita dalam What The Fakta, sebuah rancangan yang mampu membuatkan anda rasa bijak di tempat kerja, di kedai mamak maupun di acara keluarga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for inviting me to What The Fakta. Cut that. Dalam rancangan ini, kami akan paparkan fakta-fakta di sebalik kewujudan sesuatu benda yang bakal buat anda terfikir kenapa anda tak pernah fikir tentangnya sebelum ini. Fakta-fakta ini bakal menjawab segala pertanyaan kita yang mungkin tidak logik bagi orang lain, namun dengan What The Fakta, anda mampu menemukan jawapan kepada persoalan remeh anda itu. Jenayah telah pun wujud sejak dari bermulanya tamadun manusia lagi. Okay, I don't read law. Obviously. Kenapa asal aku je soalan serius? Jenayah suatu kesalahan yang melanggar moral dan undang-undang. Pada dasarnya, jenayah merujuk kepada perbuatan yang dilakukan melanggar undang-undang yang telah dicipta oleh manusia sendiri. Jenayah juga mengikut fahaman manusia ialah perbuatan seseorang yang membawa kesusahan kepada orang lain. Berpunca daripada pelbagai jenis konflik, jenayah dikaitkan dengan kesihatan mental seseorang kerana ia berhubung kait rapat dengan tindakan yang dipengaruhi fikiran manusia. You killed your mother. Dalam mana-mana masyarakat, jenayah memberikan sebuah konotasi negatif kerana sesiapa saja yang terlibat dengan sebuah kes jenayah akan dipandang negatif oleh ahli masyarakat yang lain. Kenapa ia negatif? Sebab ia memang memporak-perandakan masyarakat lah. Not just from the society punya perspektif, but family and also one punya orientation itself. Namun begitu, standard jenayah adalah berbeza di satu-satu negara. Ada sesetengah perbuatan yang dianggap satu jenayah yang melanggar undang-undang kerajaan di sesebuah negara, tidak pula dikategorikan sebagai jenayah di sebuah negara yang lain. Pada kebiasaannya, undang-undang jenayah ini dibina berdasarkan undang-undang agama yang telah wujud lebih lama. Jenayah diklasifikasikan kepada banyak jenis, seperti contoh jenayah berat yang biasanya melibatkan nyawa, jenayah yang melibatkan barangan terlarang, jenayah seksual dan juga jenayah cyber. Uh-oh. What? They're on to us. Vikram's trying to track our IP address. Dalam episod What The Fakta kali ini, kita akan lihat pelbagai jenis jenayah yang pernah direkodkan dan didokumenkan dalam sejarah peradaban manusia, daripada yang pelik dan mencuit hati hinggalah kepada seberat-berat jenayah yang mengerikan. Sedikit fakta sekitar jenayah dan juga pelakunya. Jenayah terancang merupakan bidang perniagaan ketiga terbesar di dunia selepas minyak dan juga pasaran mata wang. Liquid gold. Macam triad tu ke? Gangster-gangster tu yang terancang kan? Jenayah terancang merupakan jenayah yang dilakukan atas dasar untuk membela diri atau mendapatkan keuntungan untuk diri masing-masing. Sebuah fakta menarik tentang jenayah, jika anda keluar daripada Amerika Syarikat dengan hanya $5 sahaja, ia dikira sebuah jenayah dan anda boleh dikenakan hukuman penjara selama 5 tahun. Hello, if I have RM1 then how? What kind of law is that? Di Australia, seorang ranger hutan berjaya meloloskan diri daripada penjara sebanyak beberapa kali sehinggakan kerajaan di sana terpaksa membina sebuah sel penjara yang kukuh khas untuk memenjarakannya. Siapa nama dia ni? Ada Facebook tak? Nak Twitter ke apa nak follow boleh tak? Ia sangat kukuh dan tidak mudah untuk melepaskan diri daripadanya sehinggakan kerajaan Australia berjanji untuk memberikan keampunan kepadanya jika dia berjaya melarikan diri sekali lagi. Serius tak? So dia berjaya ke tak keluar? Di Tennessee, terdapat sebuah kawasan seluas 2 ekar berdekatan dengan Knoxville yang diberikan nama Kebun Mayat, di mana ia dipenuhi dengan ratusan mayat yang berbeza kadar peruputannya. Mayat-mayat ini didermakan atas nama sains, merupakan mangsa daripada pelbagai jenis senario tempat kejadian jenayah untuk membantu saintis forensik mempelajari lebih banyak lagi tentang mayat manusia. Yeah, I've heard of that. And also, I rasa itu bukan saja tempat dia. Dia ada banyak lagi other places as well. And dia dah tambah dah juga body farm dekat Amerika Syarikat, not just one place. So, I heard lah, tak tahulah sejauh mana kebenarannya. Nanti check lah What The Fakta.
Setahun selepas kehilangan isterinya, seorang penulis kisah-kisah jenayah dari Belanda yang bernama Richard Kleinhammer menulis sebuah buku tentang 7 cara untuk membunuh pasangan anda. Beliau menjadi begitu terkenal dan telah menghabiskan masa bertahun-tahun memberi petunjuk melalui tulisan atau temu ramah di TV yang beliau telah membunuh isterinya. Namun tiada siapa pun yang menyedari keadaan ini. Serius lah. Tak ada siapa sedar. Okey, lepas tu? Akhirnya terbukti beliau sememangnya pembunuh kepada isterinya dan dikenakan hukuman kerana membunuh selepas itu. Enggang lalu ranting patah. Rasanya alamak weh. Mungkin orang yang berbadan besar ni lalu ke tiba-tiba orang semua tak tahu macam mana. Mungkin orang badan besar lalu and then the effect ke everyone macam satu guru ke gempa bumi ke maybe. Enggang lalu ranting patah. Mungkin seseorang yang hebat lalu jadi orang yang orang terasa macam wah siapa ni? Tak tahulah, betul ke? Enggang lalu ranting patah. That means you buat collateral damage ke? You sambil buat benda, you destroy benda lain. Betul ke? Enggang lalu ranting patah. I have no idea. Maybe bila I don't know. Maybe problem sampai benda kita tak boleh nak solve benda tu. Is that correct? Jarang dengar enggang lalu ranting patah, tapi daripada satu saya rasa sebab dia berkias kan. Satu benda yang besar bila melalui satu tempat yang kecil habislah musnah. Betul? Betul tak? Kena baca novel balik ni, kena baca balik peribahasa-peribahasa Melayu ni. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali dengan lebih banyak kisah pelik yang berlaku pada zaman dahulu berkaitan dengan jenayah dan juga senarai beberapa senjata pembunuhan yang paling pelik pernah digunakan dalam sejarah. Semuanya dalam What The Fakta. Pada kebiasaannya, jenayah bersenjata sudah tentu dilakukan dengan menggunakan alatan yang tajam dan sememangnya berbahaya. Namun begitu, terdapat juga perkakas atau barangan yang kita tidak sangka mampu membunuh, tapi telah pun digunakan sebagai senjata pembunuhan. Berikut adalah senarai senjata pembunuhan pelik yang pernah digunakan dalam sejarah jenayah. Pada tahun 2007, China Arnold dari Dayton, Ohio dijatuhkan hukuman kerana membunuh anaknya yang masih bayi dengan membakarnya di dalam ketuhar gelombang mikro sehingga meninggal dunia. Itu senjata? Apa benda? Okey, tak apalah, not surprise lah. Anything yang aku rasa sekarang ni tak ada benda yang menghairankan dalam dunia ni. Korang boleh bunuh pakai duit $60 pun boleh. China mengambil keputusan untuk membunuh bayinya selepas bergaduh dengan teman lelakinya sama ada dia bapa kepada anaknya itu ataupun bukan. How old is the baby? Psychonya orang kat Amerika ni. Pada tahun 2008, seorang penghantar pizza berusia 49 tahun didakwa membunuh seorang wanita berusia 29 tahun dengan penutup mangkuk tandas selepas merenjatnya dan merogolnya. Lelaki itu mengaku menghentak kepala wanita tersebut pada penutup mangkuk tandas dan menjerut leher wanita itu dengan kolor anjing untuk menarik mayatnya ke anak sungai berdekatan. My God, sadisnya. Seorang lelaki dari Jacksonville, Florida didapati bersalah kerana menjerut Patricia Ann McCollum pada tahun 2006 dengan sehelai sweatpants. Sweatpants of all things. Lelaki itu mencekik leher Patricia dengan terlalu kuat sehingga menyebabkan salur darah dalam matanya pecah dan meninggalkan kesan darah dan DNA pada sweatpants tersebut. Sadis gila. Tapi I rasa I pernah dengar satu cerita yang lagi worse than that. This one guy, dia bunuh girlfriend dia dengan coli. Pada tahun 2011, James Paul Harris telah dituduh membunuh James Garrity yang berusia 49 tahun. Mengikut testimoni pra-perbicaraan, Harris dikatakan menembak Garrity di bahagian perut sebelum menyeksanya selama 2 hari dan memotong kepalanya dengan menggunakan tali gitar.
Itu memang bahaya sebenarnya. Sebab kalau I pernah main gitar, bila I strum the gitar, dia terputus, lepas tu jari I berdarah. Saksi memberi keterangan yang Harris menyimpan kepala Garrity dan bercakap dengannya. Nora Peterson telah didapati bersalah kerana membunuh pada tahun 2012 selepas memukul kepala teman lelakinya dengan kuali menggoreng ketika berbalah. Menurut maklumat daripada polis, Nora memukul kepala teman lelakinya dengan banyak benda, namun kuali itulah yang membuatkannya terbunuh. How big is the kuali? Oh, dipukul dengan kuali. Oh, ingatkan dia goreng orang tu dalam kuali. Tapi si tak okey tak dibunuh orang. Pada tahun 1721, seorang wanita yang bernama Margaret Dixon berasal dari Scotland dijatuhkan hukuman gantung kerana membunuh anak luar nikahnya sebaik sejurus selepas lahir. Ketika mayat wanita ini diturunkan, dia tiba-tiba bangun dan masih lagi hidup seperti biasa. Oleh kerana hukuman terhadapnya telah dijalankan, dia telah dibebaskan. Seriuslah, dia pakai ilmu apa? Peristiwa ini yang menyebabkan hukuman gantung sampai mati ditambah di dalam undang-undang Scotland. Okey. Guys, cuba buat kerja dengan betul-betul, boleh tak? Penduduk di Roman dahulunya menjadikan pesalah jenayah antara pelakon dengan watak di dalam teater persembahan mereka sebagai hukuman. Jadi, jika wataknya mati di dalam teater itu, penjenayah sebenar juga akan mati di atas pentas. Pada tahun 1930, seorang lelaki yang bernama Carl Tanzler yang bekerja di sebuah hospital jatuh cinta dengan seorang gadis yang bernama Maria Elena Milagro di Hoyo. Maria Elena pada ketika itu menghidap penyakit batuk kering. Selepas Maria Elena meninggal dunia, Carl mendakwa roh Maria Elena menyuruh Carl untuk menggali kuburnya dan membawa pulang mayatnya. Selama 9 tahun, Carl menggantikan kulit mayat Maria Elena dengan sutera, menyumbat kain di dalam tubuh Maria Elena untuk mengekalkan bentuknya dan menyembur pewangi untuk menyembunyikan bau busuk di rumahnya. Mayat Maria Elena akhirnya ditemui apabila kakaknya Florinda menyerbu rumah Carl bersama polis. Namun begitu, Carl tidak dijatuhkan hukuman kerana undang-undang penentu had masa telah melebihi daripada jangka masa jenayah asal yang dilakukannya. Pada tahun 1936, Nancy Titterton dijumpai mati dijerut di dalam tap mandinya di sebuah apartmen di New York. Namun polis tidak menjumpai apa-apa clue melainkan seutas tali serta sehelai bulu kuda. Polis kemudiannya membawa tali itu ke setiap pengeluar dan akhirnya menemukan padanannya yang dikeluarkan oleh sebuah syarikat di York, Pennsylvania. Seorang pekerja di syarikat itu, John Fiorenza, yang sememangnya dikaitkan dengan bulu kuda itu, diperangkap oleh polis New York dengan cara membuatkan John fikir dia membantu untuk menyelesaikan kes jenayah itu. Namun akhirnya John sendiri mengaku melakukan pembunuhan tersebut dan dijatuhkan hukuman beberapa bulan selepas itu. Sebelum kita berhenti rehat sekali lagi, kita saksikan gambar-gambar selebriti antarabangsa yang pernah ditahan kerana melakukan jenayah. Gambar yang dikongsi bersama peminat di Instagram ini diambil setelah Justin Bieber ditahan kerana menyalahi undang-undang memecut di pantai Miami ketika di bawah pengaruh dadah pada tahun 2014. Lindsay Lohan ditahan pada 24 Julai 2007 kerana memandu di bawah pengaruh alkohol dan kokain. Sejak dari itu, beliau beberapa kali ditahan atas kesalahan yang berbeza. Pada 2010, polis mengesahkan Bruno Mars atau nama sebenarnya Peter Hernandez atas kesalahan memiliki 2.6 gram kokain. Beliau dijatuhkan hukuman percubaan dan melaksanakan khidmat masyarakat serta membayar denda sebanyak $2,000. Bintang Simple Life ini dijatuhkan hukuman selama 45 hari di dalam penjara atas kesalahan melanggar percubaan kerana memandu dengan lesen yang digantung. Paris dibebaskan selepas 3 hari, namun dimasukkan kembali dan menghabiskan kira-kira 18 hari di penjara. Selepas ini, kita saksikan senarai penjenayah sadis yang pernah menggemparkan dunia dengan jenayah kejam yang mereka lakukan dan juga petua orang lama. Semuanya dalam What the Fakta.
Kecil-kecil suka berbohong nanti besar jadi pencuri. Sering kita dengar orang-orang tua memberi nasihat kepada generasi yang lebih muda tentang akibat jika suka berbohong. Namun begitu, apa logiknya? Maksudnya, kalau you tak deter someone tu from apa yang dia buat kesalahan tu, maknanya lama-lama dia akan dah biasa dan dia tak ada siapa akan halangan, dia akan jadi besarlah kesalahan dia buat tu. Pada kebiasaannya, orang yang sering berbohong ini selalunya penuh dengan tipu muslihat untuk melepaskan diri daripada kesusahan. Pelbagai jenis alasan diberikan untuk mengelak daripada hukuman atas kesilapan yang dilakukan. Jadi sekiranya seseorang itu sudah biasa berbohong, maka tidak mustahil jika suatu hari nanti mereka akan mencuri pula kerana skill melepaskan diri daripada sebarang kesukaran itu sudah dipraktikkan sejak dari awal lagi. Oleh sebab itu, orang-orang tua mengajar anak-anak mereka untuk tidak berbohong kerana ia bukan satu perbuatan yang baik. Nasihat ini juga diturunkan untuk mencegah anak-anak mereka daripada terdedah dengan perbuatan yang akhirnya akan membawa ke jalan yang buruk. Betul? Betul. Tak tipu? Bila bercakap tentang jenayah, ia merangkumi kejadian, lokasi serta pelakunya. Ada yang melakukan jenayah kerana ingin membela diri. Namun begitu, ada juga yang melakukan jenayah hanya kerana didorong oleh rasa amarah atau dorongan daripada mental yang tidak stabil. Namun, apa yang mengerikan adalah ada yang melakukan jenayah kerana dipengaruhi oleh keseronokan untuk melihat manusia lain terseksa. Berikut merupakan beberapa kes pembunuhan yang amat sadis hanya kerana pelakunya mendapat kepuasan untuk menyeksa mangsanya. Pada 11 Jun 1981, Issei Sagawa pada ketika itu berusia 32 tahun telah membunuh rakan sekelasnya Rene Hartveld di apartmennya sendiri. Dia telah menembak Rene dengan rifle dan merogol mayatnya. Apa yang mengerikan, selama 2 hari Issei juga telah memakan bahagian tubuh mangsanya dan menyimpan bakinya dalam peti sejuk. Dia ditemui pihak polis sedang membawa 2 beg bimbit yang berisi bahagian badan Rene Hartveld yang masih tinggal untuk dibuang di tasik di Perancis. Semua tu dah mati boleh dirogol. Necrophilia ke apa? Is it necrophilia? Anda pasti fikir Issei Sagawa telah menerima hukuman yang setimpal, bukan? Malangnya tidak, hakim menentukan bahawa Issei Sagawa seorang yang tidak siuman secara sah dan dia dihantar pulang ke Jepun di mana dia dimasukkan ke Hospital Psychiatry Matsuzawa. Pihak berkuasa Jepun cuba untuk mendakwa namun terdapat lohong di dalam undang-undang membuatkan Sagawa terlepas dan kini dia masih bebas dan menjadi antara salah seorang selebriti di Jepun. Berapa following dekat Instagram? Sebuah kes yang tidak asing lagi berkenaan seorang gadis yang berusia 17 tahun, Junko Furuta, yang telah diseksa selama 44 hari sebelum akhirnya dibunuh. Diculik 4 orang remaja lelaki, Junko telah dirogol lebih 400 kali, kedua-dua kemaluannya dimasukkan besi, gunting, bunga api dan juga mentol lampu, membuatkan Junko tidak mampu untuk membuang air dengan betul. Tubuhnya juga digantung dari siling dan dipukul dengan kayu golf, rotan dan juga batang besi. Kelopak mata dan juga kemaluannya dibakar dengan rokok, pencucur api dan juga lilin panas. Apa yang lebih mengejutkan, Junko disembunyikan di rumah salah seorang penculik itu dan ibu bapa penculik itu tahu tentang kewujudan perkara itu namun tidak berbuat apa-apa tentangnya. Weh, ini kerana mereka takutkan anaknya yang mempunyai hubungan dengan Yakuza. Kalau aku jumpa korang memang sekeh kawan cukup-cukup. Junko akhirnya meninggal dunia setelah diseksa dan disumbat di dalam tong minyak dan dituang konkrit di dalamnya serta dibuang di sekitar Koto, Tokyo. Pada tahun 1953 di England, James Bulger yang berusia 2 tahun telah diculik oleh 2 kanak-kanak berusia 10 tahun di sebuah kompleks membeli belah. 2 kanak-kanak ini membawanya ke sebuah landasan kereta api dan mula menyiksanya. Mereka telah menuang cat ke mata James, Astaghfirullahalazim, sian baby tu. memijak dan menendang badannya serta membaling batu bata ke arahnya. Bateri dimasukkan ke dalam mulutnya dan polis mempercayai ia juga dimasukkan ke dalam dubur James. Nak juga. Akhirnya sebatang besi seberat 10 kg dijatuhkan ke atasnya. Sebelum kanak-kanak ini meninggalkan James, mereka membaringkan James di tengah landasan untuk membuatkan ia nampak seperti sebuah kemalangan. Tubuh James akhirnya terputus 2 dan akhirnya dijumpai 2 hari kemudian. Seorang remaja British yang berusia 17 tahun ditemui mati dalam keadaan ngeri di Manchester pada 16 April 1996.
Kelly telah diseksa selama lebih kurang 4 minggu, termasuklah biji matanya dikorek 3 minggu sebelum kematiannya sebelum akhirnya dilemaskan di dalam tub mandi oleh teman lelakinya James Patterson Smith. Antara kecederaan yang berlaku ke atasnya ialah punggung dan kaki kirinya dituang air panas, pahanya dilecurkan dengan besi panas, tulang tangan yang retak dan beberapa kesan luka tusukan yang diakibatkan oleh pisau, garfu dan juga gunting. Terdapat juga kesan tusukan di bahagian dalam mulut, kecederaan juga ditemui di telinga, hidung, kening dan juga kemaluannya. Juga dijumpai kesan di siat di bahagian kulit kepalanya. Kenapa aku yang kena fakta jenayah ni ya? Kenapa orang lain pun tak bagi? The reason why jenayah ni happen because kita ignore lah. So kalau kita tak ignore, benda tu takkan jadi sebenarnya. If we play a more vital part macam aku cakap tu, kita sama-sama ada rukun tetangga terlibat, tahu neighbor sebelah siapa, anak berapa orang, kena pukul ke tidak, budak-budak tu makan ke tidak, kucing dia makan ke tidak. So kalau kita jadi more alert, benda takkan jadi, saya tak jadi jenayah sebenarnya. Mengerikan bukan? Kes-kes jenayah sebegini adalah antara ribuan lagi kes jenayah yang menakutkan sehingga membuatkan orang ramai lebih berjaga-jaga dalam menjaga keselamatan diri sendiri. Saksikan What The Fakta minggu hadapan di mana kita akan berkongsi fakta-fakta berkaitan dengan filem. Semuanya dalam What The Fakta. Jumpa lagi. Bye!